Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, sekali lagi kita berjumpa dalam sesi hands-on CDL online kluster IPG. Baik, pada petang ini bersama-sama saya kita ada dua pembentang ya. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat meneruskan sesi CDI ini bersama-sama dalam ruangan maya, dan seperti biasa kita ada dua slot ya. Slot yang pertama slot snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan seterusnya pembentangan yang bertajuk Elemen Sastra Melayu dalam Pendidikan STEM Sekolah Rendah yang akan disampaikan oleh Puan Ros Anita Kartini ya, dari IPG Kampus Ipoh. Ya. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk membicarakan slot CDS Snippet Reflect On. Dipersilakan Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Selamat kembali kepada sesi kita pada hari Jumaat, dan seperti biasa saya telah pilih tajuk untuk hari Jumaat ini, iaitu tajuknya Peter's Principle atau Peter Principle. Ada setengah tempat disebut. Minggu-minggu yang lepas kita telah fokus kepada pendidikan di negara Finland. So pada minggu ini tajuknya ialah Peter Principle, From Competent to Incompetent. Apa maksudnya? Dalam prinsip Peter ni, dia berpandangan bahawa dalam sistem hierarki, bila individu itu bergerak daripada satu peringkat ke peringkat yang lain, satu jawatan ke satu jawatan yang lain, sebenarnya dia daripada competent kadang-kala jadi incompetent. In a hierarchy, employees tend to rise to their levels of incompetence. Kenapa pula boleh berlaku begitu? Sememangnya ada buku yang ditulis oleh Dr. Lawrence J. Peter dan rakan beliau Raymond Hall. Dan bukunya adalah muka depan dia, cover dia di sebelah, dipaparkan sebelah kiri, The Peter Principle. Why things always go wrong. So daripada competent, macam manakah seseorang individu itu jadi incompetent? Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam kalau definisinya, beliau menyatakan bahawa employees are continually promoted based on knowledge, skills and abilities they display in their current role. Dalam jawatan semasa, pengetahuan mereka, kemahiran mereka dan kebolehan mereka kita ketahui. Dan beliau dinaikkan pangkat berdasarkan kemahiran tersebut atau tiga komponen tersebut. Berbanding dengan kemahiran, pengetahuan dan kebolehan yang diperlukan dalam peranan baru yang akan dipegang. Jawatan baru yang akan dijawat nanti. So kadang-kala boleh berlaku keadaan di mana dengan kenaikan pangkat ini, seseorang itu sampai ke satu peringkat di mana kebolehannya sampai ke peringkat incompetent, tidak kompeten untuk menjalankan tugas itu. Dan beliau mungkin tertinggal di situ, akan kekal di situ kerana kompetensi yang ada pada beliau tak sesuai dengan jawatan yang beliau pegang. Jadi contohnya kalau kita lihat daripada peringkat associate ke manager, memang beliau okey, promoted dan kompeten. Tapi bila jadi senior manager, beliau menghadapi beberapa kekangan dan tidak dapat menjalankan tugas beliau. So daripada kompeten,
beliau naik pangkat tetapi jadi incompetent. Tidak semestinya setiap kali berlaku begini, tetapi boleh berlaku. Okay, next slide please. So the Peter Principle, dia daripada staff level, supervisor level, frontline manager dan director level. Yeah. Advancement in position is based upon the candidate's performance in his or her previous roles rather than in the current or next role. So itulah yang akan berlaku. Itu yang akan berlaku. So tuan-tuan dan puan-puan, bila naik ke peringkat frontline manager umpamanya atau director level, kemahiran yang diperlukan sebelah, kalau kita lihat sebelah kanan itu, ialah seperti responsibility dengan orang yang kita uruskan. Aspek kewangan, initiative overload, banyak tugas baru yang perlu dibuat. Kita tak ada banyak pembangunan profesional. Dan productivity pun slow atau tidak meningkat. Maka ini semua adalah ciri-ciri yang menunjukkan bahawa kita kurang berjaya di peringkat itu. Tapi adakah kita perlu kekal sebegitu? Tidak semestinya. Kalau kita lihat dalam sistem kita, next slide please. Umpamanya kita hebat sebagai guru atau ketua panitia. Mungkin ketua-ketua kita rasa kita boleh memegang jawatan GPK, guru penolong kanan. Dan ada pula rasa kemudiannya kita boleh jadi penolong kanan. Dan seterusnya pengetua. Tapi tiba-tiba kita rasa bila di peringkat pengetua, pengetahuan, kemahiran yang diperlukan adalah berbeza, lebih mencabar. Walaupun kita sudah menghadiri kursus kadang-kala NPQEL, tapi semua ilmu yang kita terima itu tidak semestinya mencukupi. Dan ada yang tidak dapat menyahut semua aspek-aspek dalam menjadi seorang pengetua atau guru besar. Ini boleh berlaku. Dan kita rasa kita incompetent. Right? So, apa yang boleh kita lakukan? Kadang-kala promotion ini not a choice. Bukan satu pilihan. Apa sebenarnya kita hendak? Setengah orang itu, dia hanya nak jadi guru yang hebat. Dia tidak nak menjawat jawatan pengurusan dan sebagainya. Adakah tugas baru itu sama dengan matlamat kita dalam tugas kita? Adakah kenaikan pangkat ini sesuai untuk kita? Adakah saya memahami apakah yang diharapkan dalam peranan atau jawatan baru itu? Adakah saya berhasrat atau mampu membelajar kemahiran-kemahiran baru, learn new skills? Will I have to give up my current role and then prioritize? Adakah ini satu yang saya nak lakukan? Kalau saya tak terima jawatan ini, apa boleh berlaku pada saya? Kalau saya sesuai untuk jawatan ini, mungkin saya perlu belajar kemahiran-kemahiran baru. Sudah pastinya itu merupakan satu hala tuju yang terbaik. Dan sentiasa nak belajar. Waktu dikatakan lifelong learning, lebih lagi as a leader, you have to always keep developing yourself. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ya, growth model yang telah dihasilkan dalam Kementerian Pendidikan, bila kita bergerak daripada DG 41 sampai ke peringkat JUSA, di mana permulaannya daripada peringkat permulaan ia jadi pelaksana, penggerak, pembimbing dan mentor, peneraju perubahan, pemikir strategik dan pemikir holistik. Dan bidang latihan yang diperlukan. So bidang latihan ini perlu kita ikuti. Kita perlu cari, mungkin kita kena hadir sendiri. Kalau tidak ada pun latihan tertentu itu dikendalikan untuk kita. Dan ini banyak berlaku selalunya di peringkat GPK. Kadang-kadang mereka tak banyak dapat peluang untuk hadir dan dapatkan latihan yang diperlukan bagi menjalankan tugas sebagai GPK. Tapi kalau mereka dapat satu simulasi atau percubaan yang baik untuk jangka masa yang cukup supaya mereka boleh melalui isu-isu yang kompleks
berdasarkan pengalaman mereka dan bagaimana nak menghadapi stres. Itu juga mengukur personality mereka, bagaimana nak menyesuaikan diri, nak mengurus rakan-rakan di bawah anda, dan bagaimana dalam situasi sebenar nak membuat keputusan dalam persekitaran yang kondusif atau kurang kondusif. Bila kita nak cari inovasinya, bila kita nak negosiasi tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah dan banyak perkara yang lain. So, semua ini perlu kita dapat dan perolehi agar persediaan kita cukup bila kita perlu bergerak daripada satu peringkat, dari satu jawatan ke jawatan yang lebih tinggi. Supaya kita tidak akan jadi pada kita diri kita daripada kompeten kita mempamerkan bahawa kita kurang kompeten. So, tugas atau kewajipan ini sememangnya pada kita dan juga kepada pihak-pihak yang mengendalikan latihan bagi jawatan-jawatan yang kita akan mungkin pegang pada suatu hari nanti. Kerana kita perlukan kompetensi ini, keterampilan ini untuk memegang jawatan itu. Dan sudah pastinya kalau kita bersedia, kita tidak perlu risau bahawa kita akan dari peringkat kompeten jadi inkompeten pula. So tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke slide yang berikutnya. So saya tahu anda semua boleh mempunyai masa untuk menghayati apa yang saya sampaikan hari ini, Peter Principle ini, dan kita buatlah persediaan tersendiri. Kerana latihan yang kita perlu ikuti, kadang-kadang kita kena cari sendiri latihan itu, kadang-kadang kita perlu bayar juga untuk mendapat pengalaman itu. So ingat tuan-tuan dan puan-puan, your future is created by what you do today and not what you do tomorrow. Dan jangan lupa, no one can hand you experience, but they can hand you a book. Buku adalah beban latihan untuk minda. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada makalah, jurnal dan sebagainya. Dan jangan lupa, it is easier to build strong children than to fix broken adults. And please do not forget, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian yang amat menarik pada petang ini, yang perkongsian yang bertajuk Peter Principle. Jadi kita sama-samalah ya mengambil iktibar manfaat daripada perkongsian yang telah disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra sebentar tadi. Yes, sekali lagi terima kasih Datuk. Baik, seterusnya kita akan bergerak kepada sesi yang kedua, iaitu pembentangan yang akan disampaikan oleh Rosanita Kartini binti Muhammad. Ya. Selamat datang Rosanita Kartini. Baik, selamat datang Doktor. Ya, apa khabar? Baik. Ya, baik. Saya kita teruskan kepada acara kita lah pada petang ini, manakala masa agak suntuk ya. Jadi sebelum saya serahkan kepada Puan Rosanita ya, seperti biasa saya akan kongsikan latar belakang Rosanita ya, Kartini. Sebenarnya Puan Rosanita Kartini ini merupakan seorang pensyarah ya di Jabatan Pensyarah Kesusasteraan Melayu di Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Ipoh Perak ya. Beliau mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda kesusasteraan Melayu dari Universiti Sains Malaysia dan kini sedang melanjutkan pengajian ya, pada peringkat ijazah Doktor Falsafah dalam bidang pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan Melayu di Universiti Putra Malaysia ya. Dan beliau ni sering menggunakan nama pena
Kartini Muhammad, ya. RA Kartini, ya. Baik, merupakan penulis aktif yang menulis pelbagai artikel ilmiah dalam bidang beliau lah, ya, iaitu kesusastraan Melayu dan pendidikan kesusastraan Melayu di sekolah, ya, dalam sama ada di peringkat dalam dan luar negara. Dan beliau aktif menghasilkan puisi, khususnya puisi kemerdekaan, ya. Antaranya yang berjudul Kita Bangsa Merdeka, Katarsis Suara Anak Merdeka, dan banyak lagi, ya, puisi yang dihasilkan, ya. Termasuk puisi Islam, ya, yang dibukukan dalam antologi Seputih Awan terbitan Kembara Sastra berjudul Sentuhan Melukakanku, Pergilah Kulukaan Hatiku. Kalau tengok sini banyak, ya, banyak tajuk puisi yang telah dihasilkan oleh Puan Rosanita Kartini ini. Dan turut menghasilkan cerpen, ya, yang berjudul Depresi Cinta dan Corona Rindu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, serta Pekasam Kopi O, ya, terbitan Persatuan Karyawan Pulau Pinang. Jadi alhamdulillah, ya, pada petang ini kita dapat seorang, ya, yang mempunyai pengalaman yang luas, ya, dalam bidang kesusastraan ini, khususnya kesusastraan Melayu. Dan kita pula pada petang ini akan disajikan elemen kesusastraan Melayu itu dalam pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, ya, untuk peringkat sekolah menengah. Jadi saya ingat kita teruskanlah, ya, slot kita pada petang ini. Jadi dengan ini saya menjemputlah, ya, Puan Rosanita untuk berkongsi dengan kita. Dan pada audiens sebelum tu, pada audiens semua, ya, slot kita pada petang ini seperti biasalah, kita akan dengar dulu perkongsian yang akan disampaikan oleh Puan Rosanita Kartini ataupun RA Kartini, ya. Dan di hujung sesi kita nanti kita akan ada sesi soal jawab, ya. Jadi bagi mereka yang ada soalan nanti bolehlah, kita tunggu di hujung rancangan kita, ya. Kita akan boleh mengemukakan soalan kepada RA Kartini, ya. Jadi dengan ini saya serahkan kepada Puan Rosanita Kartini untuk meneruskan pembentangan pada petang ini. Dipersilakan, Puan. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum dan salam madani yang berusaha Dr. Abdul Hadi Dawi. Yang dihormati Datuk Dr. Mahendra Singh, ya, dari IPGM. Kemudian profesor, doktor saya ada nampak di sini yang hadir, profesor daripada UUM, pensyarah doktor daripada IPG di Malaysia, ya, rakan-rakan saya, kemudian guru-guru seluruh Malaysia yang hadir, ya. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih dan tahniah kerana meluangkan masa, ya, pada petang ini bersama saya. Okey. Baik, seperti yang telah diperkenalkan oleh Dr. Hadi tadi, okey, saya Puan Rosanita Kartini binti Muhammad, pensyarah kesusastraan Melayu dari Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Ipoh, ya. Baik, jadi petang ni saya nak kongsi bicara lah, ya, secara santai lah tentang elemen sastra Melayu dalam pendidikan STEM di sekolah rendah, ya. Okey, dalam pendidikan STEM di sekolah rendah, sebab saya cikgu bantu cikgu saya berasal ataupun 15 tahun, ya, dari sekolah rendah, ya. Okey. Baik, kita tengok di sini, ya. Okey, pendidikan STEM. Okey, pendidikan STEM ialah pendidikan yang bertunjangkan kepada pengintegrasian, ya, 4 bidang, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, ya.
Dalam konteks negara Malaysia, pendidikan STEM ini merupakan salah satu agenda lah yang ditekankan dalam pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang akan berakhir pada 2025. Okey. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkanlah sumber tenaga yang mahir serta pakar dalam bidang penyelidikan industri, ya. Maka salah satu inisiatif yang dilakukan ialah pengukuhan pendidikan STEM di negara kita. Okey, kalau kita tengok di sini, ya, beberapa dasar yang dilihat menyokong hasrat murni STEM ini adalah dasar 60% sains, 40% sastra, ya. Dalam wawasan 2020 tapi tidak berjaya dilaksanakan dah berlalu. Okey, PPM 2025 serta dasar sains, teknologi dan inovasi negara turut dimaktubkan. Okey, kemudian selain pengoperasian pusat STEM negara, ya, yang bermula sejak Mei 2018. Jadi STEM merupakan akronim untuk sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Okey, jadi persoalan di sini, apa dia teknologi, apa dia kejuruteraan di sekolah, cikgu, kan? Tanya-tanya. Teknologi kejuruteraan di sekolah itu adalah RBT lah, di sekolah rendah. Kalau di sekolah rendah, teknologi kejuruteraan itu adalah dalam subjek RBT. Okey. Seterusnya, okey, menurut Becker dan Park, okey, dia menyatakan bahawa pendidikan STEM ini ialah satu penerokaan, pendidikan yang melibatkan penerokaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ya. Di mana dia melibatkan mana-mana dua komponen STEM atau lebih. Ya. STEM juga boleh dipelajari dengan disiplin ilmu lain seperti memasukkan elemen kesusasteraan Melayu. Jadi elemen kesusasteraan Melayu ini dalam pendidikan STEM ini dia dijadikan sebagai EMK, elemen merentasi kurikulum, ya, okay, ataupun pengantaraan, ya, untuk memahamkan konsep asas sains, teknologi, matematik itu kepada murid-murid atau kanak-kanak, ya, di sekolah rendah. Baik, jadi elemen sastra Melayu yang terkandung dalam buku teks sains, matematik dan reka bentuk teknologi di sekolah rendah, saya kenal pasti adanya unsur puisi, pantun, simpulan bahasa, peribahasa, kata kiasan, teka-teki dan sajak, yang dimasukkan secara santai. Tetapi dia sebenarnya mendukung pemaknaan konsep saintifik asas pembelajaran STEM dalam kalangan murid sekolah rendah. Ya, bagaimana pula ini persoalan, bagaimana pula dia dapat mendukung pemaknaan konsep saintifik STEM, sains teknologi, ya, di sekolah rendah, ya. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Jadi, ya, elemen sastra Melayu ini merupakan nilai estetika, yang akrab dengan kehidupan dan persekitaran murid. Ya. Kita tahu, ya, silibus sains, contoh silibus sains murid darjah 2, murid darjah 1 terlalu tinggi. Ya. Murid darjah 1 ni umur dia adalah umur 7 tahun. Dia kategori peralihan daripada tadika atau pra. Kalau dalam istilah saya kata budak darjah 1 ni dia baru salin pampers, dia dah masuk darjah 1. Dia didedahkan dengan sains, ya. Kemudian cikgu ajar, cikgu sebut perkataan fosil, cikgu sebut perkataan kemandirian, kan. Kemudian cikgu sebut proses penambahan, penolakan dan sebagainya. Jadi budak ni akan tercengang-cengang, ya. Jadi budak ni susah. Ini dia katakan kita nak memahamkan konsep asas sains itu kepada murid tidak akan tercapai jika murid tidak memahami apakah istilah yang digunakan oleh cikgu dalam PDP. Ya, terpinga-pinga, ya, kanak-kanak ni sains darjah 2 banyak menggunakan konsep-konsep istilah dalam istilah khusus sains. Okey, seterusnya kita tengok, ya. Okey. Jadi penerapan elemen sastra Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran STEM di sekolah rendah secara menyeluruh adalah rasional, ya, untuk merealisasikan potensi murid
di samping memacu generasi yang mempunyai daya saing tinggi ya dalam membuat keputusan di bawah perkara kemahiran bernilai tambah yang menggariskan 7 kemahiran, antaranya ialah kemahiran berfikir. Baik, jadi dalam perhubungan ini domain kognitif Anderson dan Krathwohl digunakan ya. Kerana domain kognitif Anderson dan Krathwohl ini digunakan sebagai landasan yang kukuh ya bagi mengukuhkan kefahaman murid untuk memahami konsep saintifik asas dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah hingga menjadikan mata pelajaran STEM lebih bermakna. Pada peringkat ini, Cognitive Anderson Krathwohl yang kita tekankan fokuskan pada peringkat C1 dan C2 iaitu mengetahui dan memahami. Ya. Okey, kita tengok sedikit ya kajian-kajian sebelum ini tentang penggunaan ataupun subjek STEM ya. Okey, jadi sejak mewarisi sistem pendidikan rendah dari British, pertumbuhan sistem pendidikan Malaysia pada 1963 telah memperbaiki ya sistem pendidikan rendah beberapa kali ya. Jadi salah satu penambahbaikan penting ya yang menarik minat kajian ini dibuat pada 1983 mengenai kurikulum bersepadu sekolah rendah iaitu KBSR. Okey, jadi melalui KBSR, murid sekolah rendah mendapat pengetahuan daripada pelbagai sumber ya, selain daripada buku teks seperti majalah, aplikasi PowerPoint, manakala kemahiran lain diperoleh daripada aktiviti kurikulum di sekolah ya seperti pengakak, pandu puteri dan bulan sabit merah. Jadi KBSR tidak digubal untuk menyediakan murid-murid dengan kebolehan yang bersesuaian dengan era maklumat ataupun era digital. Jadi KBSR tidak merangkumi media elektronik seperti blogger, YouTube, learning management system dan sebagainya. Untuk merancakkan semula pertumbuhan masyarakat Malaysia mengikut keperluan era maklumat, jadi KBSR digantikan dengan kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Okay. Jadi walaupun terdapat banyak penulisan tentang perbezaan antara KBSR dan KSSR, jadi perbezaan utama kedua-duanya terletak pada fokus sistem pendidikan. KSSR dia memberi tumpuan kepada keupayaan membaca, menulis, mengira dan memikir. Ya. Aspek kemampuan berfikir sendiri menjadi tuncang kepada KSSR. Jadi bermula tahun 2020 UPSR dimansuhkan. Okey. Jadi umumnya maklumat-maklumat STEM yang diperlukan oleh murid sekolah kebangsaan haruslah mudah diakses ya di dalam buku teks dan sumber-sumber digital. Sekiranya maklumat STEM tidak terkandung dalam sumber-sumber berkenaan, maka murid tersebut terpaksa mencari maklumat di luar sumber yang lazim seperti penggunaan buku teks. Jadi kaedah digital merupakan amalan dan strategi yang dapat menolong murid dalam pemahaman konsep-konsep STEM pada peringkat yang lebih tinggi tanpa mengarah kepada pendekatan berpusatkan buku teks. Ya. Okey, jadi dengan mengambil pandangan Robert Francis, ya, walaupun Malaysia telah meningkatkan usaha dalam bidang sains dan teknologi dan penerapannya dalam pendidikan, tetapi terdapat ya penurunan jumlah murid yang minat atau cemerlang dalam mata pelajaran tersebut. Murid-murid ini menghadapi kesukaran dalam menghayati konsep asas saintifik. Jadi permasalahan inilah diangkat ya dalam kajian ini dengan membawa masuk elemen kesusasteraan Melayu sebagai suntikan untuk mewujudkan kefahaman murid mempelajari STEM dalam suasana yang menyeronokkan dan memberi impak yang cemerlang. Ya, jadi di sini kita nampak ya elemen kesusasteraan Melayu atau unsur kesusasteraan Melayu ini bersifat kebolehpasaran. Ya, apabila dia boleh digabung jalinkan dengan mata pelajaran yang lain, terutama mata pelajaran sains dan teknologi. Okey, seterusnya kita pergi. Okey, Cikgu Rusdi, Pak Rusdi cakap apa? Okey, kita terus pergi kepada
apakah elemen-elemen yang sesuai kita aplikasikan dalam pendidikan STEM untuk membawa murid-murid tadi faham kepada konsep-konsep asas, istilah-istilah khusus saintifik tersebut. Okey, di sini saya bagi beberapa contoh lah ya. Elemen sastra Melayu yang dibawa masuk iaitu sastra lisan. Contohnya adalah wayang kulit ya. Saya mengambil contoh cerpen melalui teknik penceritaan, okey, drama melalui teknik dialog, kemudian puisi lagu iaitu didik hibur ya. Baik, kita tengok bagaimana sastra lisan, elemen sastra Melayu, sastra lisan, wayang kulit memainkan peranan yang penting, boleh pula masuk dalam mata pelajaran sains. Di sini kita kepada cikgu-cikgu sains. Okey, kepada cikgu-cikgu sains, bagaimana kita nak mewujudkan kelas ya, pembelajaran yang menarik, menyeronokkan, terutama sekolah-sekolah yang pengalaman saya kalau sekolah darjah 1, darjah 2 ni biasanya dia letak sebelah petang. Ya, bila petang lepas rehat murid masuk kelas, murid dah tak ada keyakinan, dah tak ada keseronokan untuk belajar. Jadi di sini guru ya memainkan peranan yang penting, cuba tarik mereka balik kembali ya, fokus kepada apa yang kita nak sampaikan. Secara tidak langsung kita sebagai guru rasa seronok bila ada penglibatan daripada murid-murid. Jadi okey, contoh di sini ya, saya ambil sains tahun 2 ya. Unsur sastra lisan wayang kulit digunakan bagi menerangkan konsep saintifik terang dan gelap dalam membentuk bayang-bayang. Jadi cikgu tak perlulah, okey murid-murid semua jom kita pergi ke padang, berdiri semua di tengah cahaya matahari, kita tengok bayang siapa yang paling panjang, paling tinggi. Tak perlulah macam ni. Ya. Di sini dengan elemen sastra Melayu, cikgu bawa je wayang kulit, cikgu bawa je sekeping ataupun selembar kain, cikgu bagi anak murid melibatkan diri, suruh mereka pegang, okey, buat satu permainan wayang kulit. Okey, anak murid semua kita nak tengok proses bayang-bayang, ya, shadow. Jadi gunakan sahaja wayang kulit. Okey, jadi wayang kulit merupakan satu bentuk atau medium ya pengungkapan fakta saintifik paling berkesan bagi menjelaskan konsep pembentukan bayang-bayang. Tak adalah karang balik kan budak kita dah demam sebab tadi cikgu dah bawa pergi tengah hari renang sebab nak ukur bayang siapa paling tinggi. Okey, jadi selain itu replika wayang kulit ini dibina dengan sifat yang unik dan kreatif. Budak akan tertarik ya, mampu menarik perhatian kanak-kanak yang berusia 7 hingga 10 tahun. Kalau pergi ke tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, kita tukar pula. Kita suruh murid tersebut buat pula patung wayang kulit tersebut. Kalau tahun 1, 2, 3 kita sediakan. Ya, jadi ini kerana peringkat ini kanak-kanak dirangsang untuk berfikir secara kreatif dan produktif sebelum bertindak. Itu sebab tadi saya kata ya, elemen sastra Melayu adalah benda ataupun elemen yang akrab dengan kehidupan kanak-kanak. Ya. Jadi apabila kita menggunakan benda-benda, perkara-perkara, unsur-unsur yang akrab dengan kehidupan kanak-kanak ini sebagai bahan bantu mengajar, dia mempercepatkan lagi proses pemikiran kanak-kanak. Ya, dia mempercepatkan lagi proses takkulan mereka. Ya, mereka akan berfikir, oh kenapa bayang-bayang menjadi begini? Mengapa? Macam-macam persoalan demi persoalan diutarakan oleh kanak-kanak ini. Di sini dah memperlihatkan bahawa mereka sedang mereka punya kognitif sedang bersambung. Ya, okey. Di sini kita tengok ya, contoh konsep bayang-bayang pertama. Ini yang saya kata tadi, kita bawa pergi bawah pokok semua. Okey, kalau hari itu hujan, bagaimana kita nak bawa ya? Okey, seterusnya kita tengok konsep bayang-bayang 2 di mana elemen sastra Melayu itu wayang kulit kita guna pakai dalam PDP di bilik darjah. Saya yakin dan pasti ya murid akan melompat bersorak seronok. Jadi tercapailah objektif pengajaran guru pada hari itu ya. Okey, seterusnya kita tengok. Yang kedua ialah cerpen iaitu teknik penceritaan.
Juga saya tengok saya keluarkan daripada buku sains sebab kita berorientasikan STEM ya. Dalam buku sains ya, di mana proses kemandirian kemandirian benih bagaimana terjadi diceritakan. Saya tengok, saya lupa nak ambil dia punya petikan muka surat ya. Hidupan seperti haiwan dan manusia menyumbang kepada kemandirian spesies tumbuh-tumbuhan. Budak darjah 1 umur 7 tahun, budak darjah 2 umur 8 tahun tertanya-tanya kemandirian. Apa kemandirian? Yang dia tahu adalah mandi. Ibu suruh mandi tiap-tiap hari. Jadi bagaimana kita nak menerangkan konsep ini kepada murid? Bolehkah kita masuk kelas? Okey, semua murid buka. Hari ini kita nak belajar tajuk kemandirian. Jadi di sini saya paparkan, nampak bagaimana dia nak menceritakan proses kemandirian itu. Dia keluarkan gambar, keluarkan cerita supaya menjadi satu tarikan kronologi. Ya. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, dalam gambar 2 di atas, misalnya pengarang buku teks sains tahun 5 menggunakan teknik penceritaan untuk menjelaskan proses kemandirian spesies haiwan. Nampak tinggi aras silibus murid-murid sekolah rendah sekarang berbeza dengan kita dulu. Jadi teknik penceritaan yang digunakan adalah berbantukan gambar ilustrasi. Istilah saintifik yang ditonjolkan dalam teks adalah seperti kemandirian, spesies, memencarkan. Ini adalah istilah-istilah saintifik khusus yang tidak digunakan oleh murid ketika bercakap di rumah dengan kawan-kawan. Mereka hanya jumpa istilah-istilah ini apabila mereka tahun 5, tahun 4 belajar sains. Jadi bila benda ini tidak biasa, tidak akrab dengan mereka, bagaimanakah nak meningkatkan daya ingatan mereka? Kerana murid kanak-kanak pada usia 7 hingga 11 sehingga 12 tahun, mereka bagaimana kita nak meningkatkan kognitif, menajamkan kognitif mereka, meningkatkan ingatan mereka. Benda itu kita kena sebut secara ulang-ulang. Begitu juga dengan mereka. Tiap-tiap hari mereka sebut, akhirnya benda itu terus melekat di fikiran mereka. Jadi mereka boleh tafsirkan balik. Oh, apa itu kemandirian? Apa itu spesies? Tetapi boleh tak kalau kita paparkan saja, okey hari ini belajar kemandirian, okey spesies, ini spesies. Tak boleh. Kita kena bawa mereka, tarik mereka dengan cara apa? Dengan cara yang lebih menarik. Okey, melalui penceritaan, buku cerita ataupun cikgu kena rajin, kreatif. Buat kad-kad penceritaan. Okey, barulah tercapai objektif. Kemudian kad itu letak di belakang. Berulang kali murid baca dan baru dia faham kemandirian. Oh, kemandirian ini adalah proses sekian. Okey, besok datang. Okey, ambil kad tersebut lagi atau bercerita dan dia boleh bercerita pula kepada murid yang lain. Kalau cikgu hanya ajar okey, hari ini kemandirian. Okey, tutup buku habis. Tetapi kalau budak sendiri baca cerita itu, dia boleh bercerita balik, tandanya dia faham. Dia faham, dia boleh mengingati, dia boleh menceritakan kembali kepada rakan-rakan. Ini dia bawa proses kognitif. Okey, seterusnya kita tengok teknik yang digunakan atau elemen sastra yang digunakan drama melalui teknik dialog. Teknik dialog. Okey, di sini kita tengok apa ceritanya. Okey, elemen yang digunakan dalam buku teks di atas ialah penggunaan skrip dialog drama. Okey, tentang apa? Okey. Okey, kita tengok tentang apa dia cerita. Okey, gambar 3 di atas yang ini tadi. Okey, dia nak ceritakan tentang teknik drama digarapkan oleh pengarang melalui perbualan atau dialog yang dipaparkan dalam buku teks sains tahun 5 untuk menerangkan istilah dan konsep pemaknaan magnet.
murid bukan saja mengenali istilah saintifik magnet, tetapi pada masa yang sama murid turut diterangkan contoh penggunaan dan kepentingan magnet. Ya, dengan cara apa? Dengan cara drama, lakonan, dialog. Ini akan meningkatkan daya ingatan murid, mengurangkan peranan guru. Jadi berpusatkan kepada murid secara tidak langsung. Ya, okey. Seterusnya, okey, kita tengok sini. Dalam hubungan di atas, murid harus menginterpretasikan makna bagi bahasa itu berdasarkan konteks. Jadi hal ini menuntut keupayaan kognitif murid untuk mengetahui terlebih dahulu istilah yang digunakan mengikut konteks penggunaan. Magnet, kalau tadi magnet kan, tengok situasi, dia tunjuk magnet tu, gambar tu di mana, situasi lakonan di mana, di peti air, di dapur, berhadapan peti ais. Kerana magnet ini ada pelbagai fungsi dan tempat-tempatnya, kan? Ada juga magnet yang terletak pada antara pintu dan sebagainya lah ya. Okey. Jadi bila kita melakonkan drama, situasi, kita akan menentukan konteks penggunaan magnet itu ya. Baik, seterusnya kita tengok ya. Daripada proses mengingat tersebut, kognitif murid akan dihubungkan dengan proses memahami. Jadi berdasarkan teori taksonomi Bloom, Anderson dan Craigwell, dengan ini pelajar akan dapat menghubung-kaitkan bahasa yang telah dipelajari dengan pengalaman mereka tentang dunia yang sebenar dan dunia yang diungkapkan dalam subjek sains tersebut. Ya, bila dia sebut bahasa di sini, cikgu-cikgu semua, rakan-rakan semua, kita kena ingat ya, di dalam kerangka KSSR 6 tunjang ada ditekankan aspek komunikasi. Ya, aspek komunikasi di sini gabung jalin bahasa secara lisan dan bukan lisan. Jadi di sini nampak di mana bagaimana elemen kesusastraan Melayu kita bawa masuk sebagai satu EMK ataupun elemen merentasi kurikulum yang digabung jalinkan dengan subjek STEM. Ya. Okey, seterusnya. Okey. Puisi lagu atau didik hibur. Ini yang paling biasalah. Yang paling biasa digunakan, dan ini memang mampu menarik minat kanak-kanak di sekolah rendah. Sebab budak-budak ni dia memang seronok saja kalau pergi sekolah. Ya, cuba kita kata PJ tak ada, muka akan masam, tak nak cakap dengan cikgu. Cuba kita kata PJ ada, jadi seronok. Begitu juga mereka ni, hidup mereka penuh dengan keseronokan. Hari ni kita nyanyi kat kelas, seronok. Tapi hari ni kita belajar kata kerja, muka kerut. Ya, okey. Jadi perhubungan ini diperlihatkan dengan mengambil contoh ya saat murid dikehendaki belajar tentang konsep asas matematik, iaitu mengenali nombor. Kalau cikgu matematik dia tahu dah buku matematik kan, mengenai nombor daripada buku teks. Ya, murid tersebut akan membaca untuk memahami dan berfikir lalu membuat keputusan. Kita tengok ya contoh darjah 1 di bawah, murid akan menyebut secara verbal. Okey, cikgu tanya, ni apa? Ni ratus cikgu. Ni rumah apa? Ni rumah puluh. Ni rumah apa? Ni rumah sah. Tutup buku, besok tanya dah tak dapat jawab, dah terbalik pula. Kan? Ataupun langsung tak dapat jawab. Melainkan berbantu. Ya? Okey. Jadi apakah peranannya didik hibur ataupun elemen sastra puisi lagu tadi ya? Okey, jadi aplikasi perhubungan ini lebih mudah ditakul ya oleh murid jika disajikan dalam bentuk yang menghiburkan. Ya, penerapan bahasa sastra yakni gubahan puisi menjadi nyanyian kanak-kanak seperti di bawah. Ya, kalau kita tengok di sini ya, berbanding kalau kita ajar di sini. Okey, ratus puluh sah. Lepas tu budak pun sebut ratus puluh sah. Lepas tu dah cuit kawan. Ya, hanya seorang dua saja yang bercakap. Cuba kita ajar menggunakan teknik lagu begini. Ya, menggunakan irama rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey. Okay. Mari kawan kita belajar kisah nombor punya cerita. Ada 110 dan sah, nombor 103 digitnya. Rasa sayang. Jadi budak pun rasa menarik.
Ya, tambahan kalau kita mengajar dia waktu panas renang lepas rehat pukul 3. Ya, lepas pukul 3 ni kalau buat kelas biasanya budak ada banyak kerenah. Kerenah yang pertama dia masuk toilet 2-3 kali, basahkan leher, basahkan muka. Jadi inilah peranan cikgu ya. Okey, lepas tu cikgu kata budak lemah matematik, budak tak boleh nak sifir. Tiap-tiap hari datang sekolah baca sifir, baca sifir. Budak lemah juga matematik. Tampal sifir dekat tiap dinding sekolah sampai ke toilet. Ya, pencapaian matematik lemah juga. Ya, jadi cuba ubah cara. Ya, cuba ubah cara mengajar. Ya. Mungkin cikgu kata saya masuk tadi saya ajar nyanyi dia. Ya. Tajuk nombor tapi asyik ajar nyanyi dia. Cuba cikgu suruh budak nyanyi balik. Budak boleh nyanyi. Kalau dia boleh menyanyi, maknanya dia mengingat. Ya, bila dia menyanyi verbal, kuat. Jadi secara automatik dia mendengar. Bila dia mendengar, dia boleh bertutur kembali. Ya. Jadi budak pada peringkat ni, seperti mana yang telah saya cakap tadi, proses pengulangan perkataan, proses pengulangan apa yang dituturkan, apa yang dipelajari, akan mempercepatkan proses ingatan mereka. Ya, akan mempertajamkan pemikiran mereka. Ya, berbanding dengan kita ajar chalk and talk sahaja. Ya, ataupun kita ajar terus straight saja. Okey, 1 campur 1, 2, 2. Jadi bagaimana kita nak menjayakan STEM tadi ya secara bermakna. Okey. Seterusnya. Okey. Jadi dengan menggunakan unsur sastra Melayu di atas dalam proses penyampaian asas penomboran, dalam mata pelajaran matematik kepada murid menguatkan daya ingatan murid ya untuk menerima maklumat awal dalam PDP berorientasikan STEM. Ya. Okey. Jadi nyanyian kanak-kanak yang asal disusun sebagai sebuah sajak ke pantun ke, okey, lalu didendangkan, dia akan menjadi unsur sastra yang mudah ya dan bersifat ringan untuk dijadikan medium dalam proses pembelajaran STEM. Jadi budak tak adalah terikat nak belajar STEM dah, nak belajar matematik ni susah, nak belajar sains ni susah, kan? Okey. Jadi kita buatlah sesuatu yang menarik. Ya, cukup dah hari ini katakan 10 daripada 15 orang murid kita mencapai objektif. Maka maknanya tercapailah kita punya objektif apabila murid tersebut boleh bertutur menyatakan kembali 2/36, 3/39. Itu sebagai contoh ya. Okey. Jadi selaras dengan falsafah pendidikan kesusastraan Melayu itu sendiri, okay, menuntut ke arah pencanaan minda, rohani dan emosi dia. Di samping itu dia juga mengukuhkan jati diri, ya, menyuburkan budaya bangsa dan memupuk sikap berdaya saing ke arah pembinaan insan bersari. Kalau sekarang kita sebut insan karamah, karamah insaniah. Okey. Baik, jadi dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, okey, guru perlu mengambil kiralah pengetahuan sedia ada murid ini ya bagi menjamin kesesuaian bahan belajar tadi, bahan pelajaran apa yang nak disampaikan itu dan aktiviti yang disediakan. Jadi pengetahuan dan pengertian ini akan melibatkan proses mengingat ya kembali hal-hal yang spesifik dan universal. Mengingat kembali metod dan proses atau mengingat kembali pola, struktur atau setting. Ya, okey. Jadi misalnya murid cuba menyebut kedudukan rumah, ratus, 10 dan sa yang ditunjukkan oleh guru dalam suasana yang menyeronokkan secara berulang-ulang. Ya, jadi pengetahuan mengingat itu penting ya bagi murid memanifestasikan kembali pelajaran lepas. Ya, okey, masuk-masuk murid. Okey, mari kita nyanyi. Rasa sayang betul kalau okey masuk. Jadi dia akan remind, ulang, teringat balik apa yang dia belajar sebelum ini. Okey.
Kemudian mereka akan mendapatkan kembali dan mengeluarkan kembali dan mengingat semula pengetahuan yang relevan ya daripada ingatan jangka panjang sama ada secara formal atau tidak formal. Okey. Jadi pada peringkat sekolah rendah ini atau pada peringkat mengenali konsep asas STEM ini ya, cukuplah yang sebenarnya budak tak tahu dan faham. Bila dia tahu, dia faham, barulah dia boleh aplikasikan dan menganalisis dan seterusnya. Ya. Okey, jadi oleh sebab itu binaan bagi rangkap kedua dan ketiga lah, pantun di atas akan menghasilkan corak dapatan yang berbeza kelak. Jadi rasional kajian ini cuba disesuaikan dengan kepelbagaian aras perkembangan kognitif. Tetapi dalam perbincangan pada petang ini saya hanya bincang dari aras C1 dan C2 sahaja ya. Okey, jadi kepelbagaian aras perkembangan kognitif murid itu sendiri dalam menerima pengetahuan berdasarkan 6 domain kognitif Anderson dan Krathwohl. Ya, adapun perhubungan hanya dimanifestasikan apabila murid diminta menjawab. Ini ambil contoh yang tadi ya. Jika tempat 40 diminta, okey, ini ambil contoh perkiraan tadi ya. Digit SAR apa nilainya? Kurang 5, sifar jadinya. Jadi bagi menjawab persoalan ini sesuai dengan domain kognitif pada tahap memahami. Kalau murid dapat jawab, maknanya murid faham apa yang dia belajar tadi. Ya. Okey. Jadi aplikasi domain kognitif ini dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah jelas yang memperlihatkan bahawa unsur sastra Melayu sesuai digunakan sebagai elemen merentasi kurikulum untuk menyampaikan kandungan dalam mata pelajaran STEM agar menjadi realistik. Ya, tetapi saya hanya menunjukkan beberapa contoh sahaja ya. Okey. Baik, jadi unsur sastra Melayu penting ya digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran STEM di sekolah rendah. Ya, tambahan pula saya telah difahamkan STEM akan bergerak ke STEAM, S-T-A-M. Ya, ada unsur art. Ya, hal ini kerana untuk melahirkan pelajar yang kreatif, inovatif dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang berkesan ya serta melahirkan murid minda ya, murid minda kelas pertama. Justru itu maka teori kognitif taksonomi Bloom revisi digunakan sebagai landasan teori ya. Kerana teori ini dianggap sistematik ya, sesuai untuk menguji pada peringkat C1 dan C2 kanak-kanak. Ya. Okey, dengan sifat yang sistematik tersebut membantu murid-murid untuk memahami konsep asas STEM ya daripada umum kepada yang lebih khusus ya dengan mudah dalam suasana santai dan menyeronokkan. Kalau saya berdasarkan perhatian saya berdasarkan analisis yang saya buat, kalau perkataan fosil itu saja dalam buku tahun 4 ada keluar fosil, dalam buku tahun 5 ada keluar 4 fosil dan buku tahun 6 pun ada fosil. Ya, jadi tahun 4, 5, 6 benda ni berulang. Ya, tak mustahil budak akan lupa dan tak mustahil budak akan kekal ingatannya. Ya, tetapi bergantung kepada cara bagaimana guru menyampaikan istilah-istilah saintifik, konsep-konsep asas STEM tersebut kepada murid. Ya, jadi caranya tadi seperti mana yang saya kata paling menyeronokkan adalah secara nyanyian. Kemudian menggunakan topeng-topeng dan alat-alat bantu mengajar yang kreatif yang menyelipkan unsur atau elemen kesusastraan Melayu. Okey. Jadi pada masa yang sama murid dapat membuat pilihan ya berdasarkan aras mudah kepada aras yang lebih sukar dan menarik dan lebih kompleks. Baik, sekian itu sahaja daripada saya untuk dikongsikan dengan rakan-rakan guru-guru sekalian. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih lagi kepada Puan Ros Anita Kartini di atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Jadi saya bukalah kepada rakan-rakan untuk bertanya kalau ada soalan ya. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengemukakan soalan ya dalam ruangan chat ya.
Dan nanti saya akan tolong bacakan kalau ada, ya, atau bertanya terus dengan Puan Ros Anita Kartini sendiri lagi baiklah, ya. Jadi saya bukalah, ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum Puan Ros. Waalaikumsalam, Dr. Okey. Arfah. Ya, minta maaf ya, tak boleh nak buka talian line tak berapa clear ni kan. Okey. Saya ada satu persoalan Puan Ros. Okey. Kita selalunya kita tengok medium sajak lalu banyak kita tertengok dalam apa-apa karya, okey, selalu digunakan untuk menyampaikan mesej tentang sains, tentang planet dan sebagainya lah, alam sekitar dan sebagainya kan. Okey. Dan satu lagi saya tengok novel-novel oleh Patria Abdullah Hussein tu banyak tentang karya-karya sains. Okey. Jadi boleh tak kalau kita gunakan karya-karya tersebut untuk diimplementasikan dalam subjek-subjek sains seperti inilah yang dalam kajian Puan Ros ini. Okey, boleh Puan Ros jelaskan? Okey, ini untuk lebih kepada Dr. Arfah, soalan ini lebih kepada sekolah menengah ya? Tak ada. Kita boleh gunakan mana-mana, boleh. Kita nak Sebab kalau novel kan, novel terlalu berat kan, teks yang terlalu berat untuk kita bawa masuk untuk sekolah rendah kan. Itu sebab kita guna cerpen saja tadi kan. Itu saya tanya sekolah menengah atau sekolah rendah. Okey, kalau maknanya kalau kita nak guna sekolah menengah pun boleh lah kan? Boleh, kalau, boleh. Stem okey, perbincangan pada peringkat sekolah menengah. Jadi novel yang dimaksudkan oleh Dr. Arfah tadi adalah novel yang berkonsepkan kepada apa tadi? Sains ya? Sains, banyak. Atau sebab fiction science. Ya, betul. Science. Fiction science. Okey, fiction science. Okey. Jadi kita berbalik-balik, kita tengok kandungan novel atau fiction science tersebut. Apakah yang hendak disampaikan? Kalau kita tengok komik yang dibuat oleh Dr. Tengku Asmadi, betul tak? Ya, komik yang itu kita nampak bagaimana dia mendekatkan budak yang sebenarnya kepada teknologi. Itu nampak sesuai lah. Dia akan mempercambahkan pemikiran budak bila tengok robot. Budak tengok robot kan. Sebab pada peringkat sekolah ada pembelajaran tersebut dalam RBT kan. Penggunaan. Jadi balik pada Dr. Arfah tadi, jadi tengok konteks atau kandungan novel fiction science tersebut, apakah yang dibicarakan, adakah sesuai dengan kandungan atau silibus dalam STEM yang ingin disampaikan. Okey, kalau macam tu kita macam kita rasa macam elemen sastra ni memang boleh menyokong kan kalau kita nak mengajar STEM. Ya, betul. Tetapi apabila kita nak membincangkannya Dr. Arfah, kita boleh hanya ambil satu, kita petikan dia sahaja. Betul kan? Ya. Okey, kita nak secara tak langsung sebenarnya dalam bila kajian Puan Ros buat ni sebenarnya dia memperlihatkan memperlihatkan satu elemen sains dan sastra tu tidak dapat dipisahkan. Kajian Puan Ros sangat menarik. Ini satu pandangan yang bagus daripada Dr. Arfah, betul. Itu sebab saya cakap tadi sebenarnya kita tengok sastra ni boleh bersifat kebolehpasaran. Dia boleh masuk dengan mana-mana. Di sini kita dah nampak dia boleh masuk dalam STEM. Dan STEM, sains, teknologi. Kemudian sains, teknologi, matematik, kejuruteraan. Okey, Puan Ros sangat jelas. Kajian Puan Ros sangat menarik. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Ros. Baik, pun sementara menunggu rakan-rakan tu mungkin saya juga pun boleh bertanya lah. Ya. Sebenarnya saya tertarik dengan apa tadi sastra, kemudian pendidikan STEM, ya. Dan saya nak cuba kaitkan dengan dalam konteks pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, ya. Sebab antara dalam yang kita laksanakan dalam KPPB atau kapasiti pedagogi pembelajaran makna itu pendekatan secara
interdisciplinary lah ya. Interdisiplin, ya. Jadi kalau berdasarkan kepada apa tadi, apa yang dijelaskan tu nampak macam tak ada masalahnya. Jadi saya nak tanya pandangan lah ya, yang mana apa nama ni potensi kita melaksanakan cara interdisciplinary antara sastra dengan bidang-bidang apa nama lain lah, sains, kejuruteraan, apa nama teknologi dan apa tadi matematik ya, dalam khususnya dalam peringkat PDP di sekolah rendah lah ya. Minta pandangan RA Kartini. Soalannya Soalan dia potensi lah, saya nak tanya. Potensi ataupun cabaran ke apalah, pandangan puan lah ya terhadap berdasarkan pengalaman yang saya ada, memang saya sebelum ni saya mengajar sains darjah 1, darjah 2. Walaupun saya cikgu BM tapi saya ajar sains darjah 2. Jadi saya nampak potensinya memang sangat baik ya, apabila mata pelajaran ini tambah pula apabila cikgu tersebut dia sendiri ada pengetahuan ya, mengajar sains dan pada masa sama dia punya background adalah sastra ya. Jadi dia boleh integrasikan, dia akan mewujudkan satu kelas yang sangat menarik. Ya, ini yang saya kata tadi, memang sastra dia boleh, elemen sastra ni pergi pula kelas matematik, dia boleh juga bawa masuk dalam kelas matematik. Ya. Ini saya hanya bincang dari aspek STEM. Kalau tengok dalam moral pun ada yang sebenarnya. Jadi memang keboleh integrasian atau keboleh gabung jalingan subjek sastra ini dengan subjek-subjek yang lain amat meluas. Cuma dia bergantung kepada guru itu untuk melaksanakannya atau pengetahuan yang guru itu ada. Ya, jadi kita takut ya, kita laksanakan STEM macam yang tadi pada peringkat awal penyataan masalah ya, nak mengadakan STEM tetapi akhirnya murid tidak faham konsep. Mengapa murid tidak faham konsep? Sebab yang menyampaikannya juga tidak faham ataupun menyampai dalam situasi yang tidak menarik, yang tidak mampu atau gagal meningkatkan proses pemahaman murid pada konsep yang hendak disampaikan. Adakah menjawab Dr. Hadi? Ya. Okay, terima kasih atas jawapan itu, sebab kita nampaklah ya potensi kesusastraan tu sendirilah yang saya lihat dia berdasarkan pada penerangan puan tadi, dia boleh merentasi kursus-kursus yang lain ya. Dan boleh menjadikan pembelajaran tu jadi lebih menarik. Dan satu lagi pentingnya saya nampak ya, kita boleh bawa kepada dunia sebenar lah ya. Kalau betul. dalam dunia sebenar tu kita kursus kita ni sebenarnya bukan terpisah macam tu ya. Dia berada sekali satu package sebenarnya. Ya, seperti mana Dr. Arfah kata tadi ya, sains dan umpama sains dan sastra tidak dapat dipisahkan. Ya. Apa kita nak cakapkan tentang kata konsep bulan, benda tu kita alami sendiri. Bangun-bangun pagi kita nampak bulan, malam ada bulan kan. Ya. Okey, ada lagi soalan ya? Saya tunggu lagi ni dari cikgu-cikgu, mungkin cikgu sekolah menengah pula ya. Kalau ada apa-apa yang perlu ditanya ke, malu ke di sini, bolehlah hubungi saya ya. Bagi cikgu-cikgu di luar, saya sedia membantu ya, cikgu untuk bantu cikgu. Sebab sini saya nampak dia perkongsi yang ada sini dari mana ni, dari Nur Hayati Ahmad, dia kata perkongsian yang baik perlu diperluaskan, sertakan contoh untuk sekolah menengah, terutamanya tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tadi mungkin untuk sekolah menengah ya. Jadi mungkin terus saya bagi pada Puan Azizah Kartini, mungkin boleh respon sikit ya, kenyataan yang mana ini. satu ni soalan dia?
Nur Hayati Ahmad. Nur Hayati Ahmad Dia yang saya kata nampak dia di perkongsian yang baik. Dia kata ya. Perlu diperluaskan serta contoh untuk sekolah menengah. Terutamanya tingkatan 4 dengan tingkatan 5. ya, ini yang telah disentuh oleh Dr. Arfah tadi. Perkongsian yang baik perlu diperluaskan sertakan contoh untuk sekolah menengah terutama tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tadi saya hanya memberi contoh penggunaan cerpen kan untuk darjah 2 sekolah rendah untuk menerangkan konsep siang dan malam menggunakan sastra lisan itu shadow guna wayang kulit. Okey, pada peringkat sekolah menengah tadi sebagai contoh kita nampak tadi dalam katakan penggunaan teks fiction science ya, tetapi pastikan apa yang kita nak sampaikan itu ada terkandung dalam teks tersebut. Barulah kita boleh keluarkan sebagai contoh. Kalau tak ada, kita boleh mengadakannya, kita buat satu cerita ringkas, cerita pendek. Katakan kita nak menceritakan tentang konsep sains tingkatan 4, tingkatan 5, katakan proses fotosintesis. Kan? Kita ambil cari buku-buku cerita, buku-buku novel ke apa ke yang ada menerangkan proses fotosintesis tetapi dalam bentuk penceritaan. Katakan cerita kanak-kanak ya tentang ada ni saya yakin memang ada cerita tentang proses fotosintesis, cerita kanak-kanak. Boleh juga di-apply atau diguna pakaikan dalam proses pengajaran pada peringkat sekolah menengah, pada peringkat sekolah tingkatan 3 ke tingkatan 4. Tengok aras kesesuaian. Jangan pula ambil buku kanak-kanak darjah 6 kita bawa ke sekolah menengah. Nampak sangatlah ya tak berapa kesesuaiannya itu tidak cantik lah ya. Okey. Sebab semakin tinggi saya percaya ya penggunaan istilah saintifik khususnya lagi rumit dan lagi tinggi. Ya. Okey. Baik, sementara itu dimaklumkan ya, link kehadiran telah pun dikongsikan dalam ruangan chatting ya. Baik, macam ada satu soalan ini oleh Frankie ya. Okey, mungkin kita boleh bagi respon yang ini. Frankie kata ya pendekatan didik hibur yang dimasukkan adalah untuk menarik minat murid dalam PDP agar murid lebih seronok belajar. Seterusnya pembelajaran bermakna dapat diwujudkan dalam kelas dan akhirnya murid mendapat manfaat sepenuhnya. Ini pernyataan je lah ya. Satu pernyataan. Betul. Ya. Dan menyokong pendapat tersebut. Ya. Okeylah, saya ingat kita dah sampai kepada penghujung rancangan ya. Jadi saya dengan ini menyebut sekali lagi Puan Rosanita Kartini untuk membuat rumusan terhadap apa yang disampaikan pada petang ini. Baik. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Saya sangat terharulah sebab saya tengok ramai yang masuk ni. Okey, ada pelbagai persoalan dan ada yang bersetuju ya. Okey, saya tengok di sini dia kata memang sesuailah dihidupkan kembali kesusastraan Melayu tersebut ya. Sebab seperti mana yang saya kata benda-benda yang akrab dengan murid ya, benda itu yang memudahkan mereka untuk memahami ya situasi apa-apa saja dalam kehidupan mereka ya. Jadi kita guna balik ya, contoh pantun dah biasa dengan kehidupan tradisi orang Melayu ya. Jadi dalam pantun itu kita nak sampaikan konsep sains, kita masukkanlah ya istilah-istilah tersebut, kita guna pakai kembali ya. Jadi tak rugilah ya. Jadi di sini saya membuat satu kesimpulan bahawa elemen kesusastraan Melayu yang saya bincangkan pada petang ini dia sebenarnya merangkumi atau menyentuh ya mata pelajaran kesusastraan Melayu ya, di mana kita tahu mata pelajaran kesusastraan Melayu dia tidak berdiri sebagai subjek tunggal di sekolah rendah ya, dia hanya sebagai satu komponen sahaja pada peringkat sekolah menengah pula ya. Okey, jadi di sini yang sebenarnya satu kerugian ya apabila kita melihat ya fungsi sastra Melayu itu ya, kita nak menerapkan konsep STEM ya yang dibawa dari luar ya kepada anak bangsa kita, masyarakat kita, khususnya anak-anak Melayu. Jadi
mengapa kita tidak mempermudahkan mereka untuk memahami dengan mengguna balik budaya bangsa kita, menggunakan pantun, sajak, syair kita, ya, kita guna cara kita bagaimana untuk meningkatkan kefahaman mereka. Jadi di sini saya lihat bahawa sekali lagi kesusastraan Melayu, elemen kesusastraan Melayu mewakili mata pelajaran kesusastraan Melayu, dia bersifat kebolehpasaran. Ya, apabila dia boleh masuk dengan semua bidang, ya, semua bidang, kecuali bidang tertentulah ya yang tidak diungkapkan. Okay, kalau tadi saya kata moral ada, dalam sejarah lagi paling banyak sekali. Jadi sekarang kita STEM merangkumi 4 subjek dah. Ya, okey. Baik, itu saja yang saya dapat simpulkan. Okey, jadi ini katakan guru bantu guru. Okey, jadi apa pun sebagai cikgu balik kepada bekalan pengetahuan yang kita ada untuk menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan kepada murid supaya murid faham, murid dapat tangkap apa yang kita ajar. Maka tercapailah objektif pengajaran kita, tercapailah objektif dalam kerajaan untuk ataupun negara kita untuk memperkasakan STEM dalam pendidikan. Baik, sekian, terima kasih. Baik, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Puan Rosanita Kartini binti Muhammadnya dari IPK Campus Ipoh Perak ya, di atas perkongsian yang amat menarik pada petang ini ya. Alhamdulillah ya, kita dapat belajar banyak perkara daripada Puan Rosanita pada petang ini. Baik, kepada sidang penonton semua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan ya, bersama-sama kami dalam siri CDL hands-on kluster IPG pada petang ini. Ya, InsyaAllah ya, kita akan bersiaran lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan. Jadi saya jemputlah ya kepada tuan dan puan-puan ya untuk menyertai sesi CDL hands-on seterusnya ya untuk kluster IPG ini pada minggu yang akan datang, dan bolehlah dipanjangkan berita ini kepada rakan-rakan yang lain di luar sana ya. Kita sama-samalah ya memertabatkan profesion keguruan ini dengan slogan cikgu bantu cikgu ya. Jadi saya rasa kita pun dah sampai ke penghujungnya ya. InsyaAllah ya, kita tangguhkan dulu ya perjumpaan kita pada kali ini ya. Kita jumpa lagi pada minggu depan ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.